Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama di channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini. Bagi anda yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tun Daim Zainuddin sah didakwa di mahkamah. Sah didakwa di mahkamah, tapi ditangguh sebab berada di hospital. Itu dia 24 Januari yang lalu. SPRM telah mendapat pun keizinan daripada Jabatan Peguam Negara sebenarnya untuk mendakwa bekas Menteri Keuangan kita sekarang ini yang penuh dengan kontroversi sekarang ini. Siapa lagi kalau bukan Daim Zainuddin, yang saya rasa antara manusia paling terkenal sekarang di Malaysia kerana isu Menara Ilham, isu isterinya yang telah didakwa, isu harta yang tidak berjaya diisytiharkan apabila SPRM minta untuk diisytiharkan sehingga isterinya telah didakwa. Dan sebenarnya Daim Zainuddin pun sebenarnya sah didakwa di mahkamah, tapi nampaknya Daim Zainuddin tidak dapat didakwa kerana dia berada di hospital. Okey, itu sejak minggu lalu lagi. Menurut Azam Baki, bagaimanapun Ketua Pesuruhjaya SPRM itu berkata mereka masih belum dapat untuk meneruskan pendakwaan tersebut kerana Daim Zainuddin berada di hospital atas sebab kesihatan yang tidak dinyatakan. Amat mengejutkan kenapa beliau tidak menyatakan kenapa dimasukkan ke hospital. Mungkin ini mungkin saja, mungkin kerana kerahsiaan, akta kerahsiaan yang doktor tak mahu kerana kliennya tidak mahu mendedahkan kenapa, apa sebab, apa punca dan sebagainya. Nah, jadi bercakap kepada Malaysia kini, Azam Baki meluahkan rasa kecewanya terhadap doktor yang merawat Daim Zainuddin yang didakwa telah gagal berterus terang dengan pegawai penyiasat SPRM mengenai mengapa bekas menteri itu dianggap tidak mampu untuk hadir di mahkamah. Izin nak dakwa tu dah dapat seminggu lebih dah, kata Azam Baki. Dan lepas dapat izin mendakwa itu, kita maklum peguam dia nak bawa ke mahkamah. Kita kemudiannya dimaklumkan dia, iaitu Daim Zainuddin, dimasukkan ke sebuah hospital swasta. Kalau kita buat observation, katanya buat observation pemerhatian dan mendapat maklumat dari bahawa beliau masuk hospital sebelum kita dapat izin mendakwa lagi, kata beliau. Itu betul lah, katanya. Tetapi apabila kita bertanya doktor bila dia boleh keluar hospital, doktor pun tak nak bagi jawapan yang betul, kata Azam Baki. Menurut Azam Baki, Daim dijangka berdepan dengan sekurang-kurangnya satu pertuduhan. Sekurang-kurangnya satu pertuduhan. Jadi mungkin ada 2-3 pertuduhan, tapi ini sekurang-kurangnya. Jadi sah yang akan didakwa adalah sekurang-kurangnya satu pertuduhan, iaitu kerana gagal mengisytiharkan beberapa hartanah yang dimiliki bersama dengan isterinya. Katanya pilihan terakhir buat SPRM adalah membawa seorang hakim ke hospital dan menempatkan Daim supaya pertuduhan dapat dibacakan. Tapi itu bukan pilihan kami yang sebenarnya, katanya. Kalau tak masuk hospital minggu lalu, kita dah tuduh dah, kata Azam Baki. Kita dah berhubung dengan peguamnya, katanya lagi. Semalam pada 23 hari bulan rasanya itu, kalau tidak kemarin, semalam isteri bekas Menteri Keuangan iaitu Naimah Abdul Khalid didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tuduhan telah gagal mematuhi notis SPRM untuk mendedahkan asetnya. Dia kemudiannya didakwa mengikut Seksyen 36(2) Akta SPRM 2009, boleh dipenjara sehingga 5 tahun dan denda RM100,000 jika didapati bersalah. Naimah didakwa melakukan kesalahan itu dengan memberikan akuan bertulis bersumpah yang tidak mematuhi notis SPRM di bawah Seksyen 36(1) Akta SPRM. Bagaimanapun, Naimah 66 tahun mengaku tidak bersalah sejurus tuduhan dikemukakan terhadapnya.
Mengikut pertuduhan, dia didakwa dengan sengaja memberikan satu pernyataan bertulis dengan bersumpah yang tidak mematuhi terma notis bertarikh 8 November 2023 yang telah dihantar kepada beliau oleh SPRM berpangkat Pusujaya pada 11 November 2023, iaitu dengan tidak mengisytiharkan harta. Harta-harta tersebut yang tidak diisytiharkan adalah Menara Ilham, 2 syarikat iaitu Ilham Tower Sdn Bhd dan Ilham Baru Sdn Bhd, 2 kenderaan mewah jenis Mercedes-Benz, sebuah rumah di persiaran Bukit Tungku, 4 lot tanah di Bukit Tungku dan 1 lot tanah masing-masing di Pulau Pinang dan Taman Tun Dr. Ismail di Kuala Lumpur. Naimah berdepan dengan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda sehingga RM100,000 jika sabit kesalahan. Dari malaysiakini.com, diterbitkan semula di sabudin.com.net. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru-baru ni heboh tentang memperkatakan kononnya Sanusi bakal akan digugurkan dan akan dilantik MB baru Kedah. MB baru Kedah iaitu Hayati daripada Tokai, daripada Adun Tokai. Tapi selepas itu tampillah Sanusi dengan satu kenyataan terbaru. Kenyataan terbaru yang pasti mengejutkan seluruh Malaysia, yang pasti kerana dia sudah sudah terasa hatinya. Nah, jadi terpaksalah dia keluarkan kenyataan ini. Dan ini pastinya muncul daripada hati nurani. Hati nurani, dan pengakuan ini pastinya pengakuan yang cukup jujur oleh Sanusi. Agaknya ada makin panik ke, makin panik. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya Sanusi kata, dia kata saya tidak lengah-lengahkan kes mahkamah. Itu kata Sanusi. Kes mahkamah yang mana? Ramai orang kata juga kepada saya, tapi saya kurang setujulah. Sebab saya pikir Sanusi membuat proses mahkamah yang betul kan. Jadi ramai orang juga kata mungkin dia harap-harap ada masih peluang untuk menumbangkan Anwar Ibrahim. Sampai baru-baru ini ada lebih daripada 800-700 orang yang berkumpul di depan Istana Negara pula tu, untuk kononnya hantar memorandum kepada Agung. Dan Agung yang sangat-sangat baik hati menerima juga. Tapi akhirnya yang pergi menghadap Agung itu, okey, tak ada masalah, yang itu telah diperkenankan. Tetapi yang tak betulnya dengan pada hari itu ialah mereka berkumpul beramai-ramai tanpa sebarang kebenaran daripada polis. Akhirnya polis ambil tindakan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, apapun yang dilakukan tak akan berjaya untuk tumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu saya boleh yakinlah. Saya boleh yakin dalam masa terdekat ini Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan tumbang lah. Jadi kalau Sanusi harap-harap dengan melengah-lengahkan kes mahkamah, kalau dia melengah lah, tapi tak rasanya lah kan. Kalaulah dia melengah-lengahkan kes mahkamah inilah untuk mendapat peluang, kalau masih ada peluang untuk melihat Anwar tumbang, itu harapan yang palsu. Tak akan tumbang lah, tak akan tumbang dengan mudah. Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor memaklumkan tiada niat dia untuk melengah-lengahkan prosiding untuk 2 kes yang menyebut perkataan menghasut yang dipertuduhkan terhadapnya di Mahkamah Session Selayang. Sebaliknya, Menteri Besar Kedah itu berkata tuduhan itu merupakan suatu andaian semata-mata. Itulah, semua orang boleh buat andaian. Jadi kalau Sanusi tak mau ada andaian-andaian yang bangkit seperti itu, yang timbul seperti itu, lebih baik jangan lagi tangguh. Kalau tak salah, takut apanya? Lawan, jangan takut. Kalau betul, kalau benar, tak bersalah, takut apa? Jadi Sanusi yang sekarang umur dia 50 tahun sudah ini berkata, dalam kenyataan terbarunya ini, dia kata sudah menjadi haknya untuk memindahkan kes. Malah ia dilakukan mengikut prosedur undang-undang.
Betul lah, tapi dia punya konsekuensi itulah orang buat andaian yang pelik-pelik. Dia kata saya menunjukkan contoh yang baik dari segi moral. Katanya selepas pengurusan permohonan Sanusi untuk memindahkan kes itu dari Mahkamah Session Selayang ke Mahkamah Tinggi Shah Alam pada Rabu. Semasa prosiding, Peguam Hashahari Johari Mawi yang mewakili Sanusi selaku pemohon berkata pihak pembelaan telah menerima afidavit jawapan daripada pihak pendakwaan menerusi email pada Selasa. Okey, untuk mendapatkan berita lengkap ini, anda boleh masuk di dalam Sinar Harian ya, di Sinar Harian, dan anda boleh cari berita ini. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Bye-bye.